لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya setinggi-tinggi kesyukuran kerana rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama pada malam ni berkumpul beribadah di suatu tempat yang mulia, yang mana kita beroleh 1000 bahkan lebih keberkatan insya-Allah. Dan seperti biasa kita akan sambung perbahasan kita yang mana telah dibincangkan beberapa minggu yang lalu, dan hari ini diberulang oleh Allah Ta'ala untuk menyambung yang itu perbahasan kita yang tidak sudah, yang belum lagi selesai. Jadi Alhamdulillah, ruang pada malam ni insya-Allah Allah Ta'ala kurniakan untuk kita sama-sama berkongsi menghabiskannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian, pada minggu yang lalu ataupun pertemuan kita yang telah lalu, kita ada membincangkan berkenaan dengan tip-tip dalam membersihkan hati. Dalam perkara membersihkan hati ni, banyak yang kita boleh dapat sebenarnya. Banyak perkara yang kita boleh lakukan untuk membersih hati kalau ikut sebenarnya lah. Tetapi yang dibincangkan hanya sebahagian saja yang kita berdepan dengannya sebagai realiti. Kalau perkara banyak, kalau cakap bab khalwah saja, bab khalwat ataupun berdiam diri, bab bersembunyi daripada fitnah masyarakat, itu dah banyak dah. Dalam tu ada intipati yang boleh membersihkan hati. Tapi buat zaman sekarang ni, nak mengelak macam tak boleh lah. Boleh, tapi untuk kita sebagai orang awam ni macam susah. Yelah, nak mengelak tak boleh bergaul dengan masyarakat. Rasanya nak berkeluar duduk seorang-seorang. Duduklah kat rumah, pencet remote TV, buka Astro, lebih kurang je sama. Kata nak bersih hati, gitulah yang berlaku. Dia kalau ulama' dulu memang betul lah, dia berkhaluah, bersendiri, dia tinggal sekejap masyarakat untuk dia ambil sedikit masa dia menyucikan hati dia, bermuhasabah dan sebagainya. Dan itu memang cara yang disebut dalam kitab-kitab tasawuf, cara yang banyak berkesan. Yang paling berkesan antaranya macam Imam Abu Hasan Asyadzili, Abu Abbas Al-Mursi dan sebagainya. Memang kalau ikut dari segi sejarah hidup mereka ni, ada ruang masa yang mereka ambil untuk berkeluar, untuk menyucikan hati. Tetapi dalam konteks kita semasa sekarang ni, bolehkah kita buat macam tu? Boleh, tak ada masalah. Tapi adakah kita mampu buat? Dan adakah kita diizinkan untuk buat? Mereka ni buat memang dapat lesen besar lah. Tapi kita nak buat, betul dah niat tu, tapi nak kena tinggal kerja pula, nak ambil cuti rehat pula. Kalau berhenti kerja, siapa nak pergi makan bini kita pula? Bebe banyak pula, minyak kena isi pula. Lepas tu nak duduk kat mana pula? Nak duduk kat negeri orang, kena ambil visa pula. Nak ambil visa kena bayar, nak cari duit kena bayar pula. Jadi adakah kita pada liti nak buat macam tu? Wallahu alam, tu tanya pada diri sendiri. Cuma kita bincang dari perspektif kita ni sebagai orang awam. Apakah tip-tip yang boleh kita bersih lagi diri kita ni, hati kita ni, terutamanya dalam kita menjalani kehidupan seperti biasa. Dan pertemuan kita, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ni kita bincangkan 10 perkara. Masih lagi berbaki 7 perkara. Banyak lagi, tapi yang kita bincangkan lah, yang kita bincang berbaki lagi 7 perkara. Iaitu perkara yang ke-11 ialah bersedekah. Yang bersedekah perkara yang ke-11 ialah bersedekah. Jadi bersedekah ni, ni antara amalan orang-orang soleh yang mana rasa macam bila dah buat contoh, masa dikorbankan untuk ibadat, masa dah banyak dikorbankan untuk ibadat, untuk sembahyang contohnya, untuk mengaji Quran contohnya, untuk zikir dan sebagainya. Banyak dah masa. Tapi adakah masa tu cukup nak cover semuanya?
Tidak. Sebab apa? Sebab masa ni begitu terhad. Jadi mereka ni korbankan masa saja ke untuk membersihkan diri mereka, membersih hati nurani mereka? Bukan tu saja. Mereka ada wang, mereka ada harta, mereka bersih hati dengan cara mengorbankan harta. Korban dah masa nak semayang Kalau orang semayang 5 minit, dia semayang 50 minit. Kalau orang semayang tarawih sejam, dia semayang tarawih 5 jam. Banyak mana dah korban masa dia untuk dia bersihkan hati dia, bina jati diri dia. Itu pengorbanan masa. Dan masa begitu terhad. Bolehkah dia nak cover semua? Mungkin boleh, mungkin tak boleh. Dan biasanya tak boleh sebab masa sangat terhad. Jadi dia ada harta, dia ada wang, dia ada duit. Jadi dia korbankan juga harta tersebut dengan niat dia nak bersih hati. Sebab itulah kalau ikut daripada penakrifan zakat, zakat ni apa maksud dia dari segi bahasa, dari segi etimologi dia? Apa maksud dia? Iaitu membersihkan, bernambah, bercambah dan sebagainya. Ulama' menghuraikan kenapa namanya zakat. Apa tak nama benda lain? Rupa-rupa zakat ni kalau ikutnya an-namu, iaitu berkembang. Memang orang yang bagi zakat harta dia bukan kurang tapi semakin lebih. Daripada sumber mana wallahu alam, Allah Ta'ala yang bagi. Itu yang pertama. Sebab apa? Zakat ni maknanya berkembang. Ada satu lagi pentakrifan zakat, man zakah nafsuh, orang yang hati dia bersih, iaitu zakat daripada membersihkan, perkataan membersihkan. Jadi orang yang berzakat maknanya orang yang memberi, suka bersedekah ni, rupa-rupanya antara hikmah dia boleh bersih harta dia pertama. Itu dari segi jasmani, dari segi lahiriah, dari segi zahir. Dan yang paling penting sekali, apabila seorang tu memberi, berzakat, bersedekah, menyumbang, menderma dan sebagainya, yang paling penting bukan saja bersih harta dia, tapi dia bersih hati dia. Harta bersih kok, tapi yang paling penting hati dia bersih. Sebab bila dok buat amalan-amalan macam ni, dia sebenarnya mari karat. Dia mari karat bila harta banyak ni, dia memang lumrah. Kalau Nabi kata diberi kepada Bani Adam ni, lau li bani Adam wadiyan min zahab la batagha thalithan aw kama qala. Kalau berilah 2 lembah. Lembah besar mana? Besar lah, kita emas kilo suka dah. Lembah macam lembah ni kira macam kawasan Kuala Lumpur tu penuh semandar. Contohlah, tu baru selembah. Diberi kepada anak Adam ini 2 lembah. Memang nescaya dia akan nak ketiga pula. Apa yang dimaksudkan Nabi ni? Dia kata maksudnya, Nabi juga tambah lepas tu, dia kata apa? Dah bila nak stop Maknanya kalau beri 3 nak 4 pula, beri 4 nak 5 pula. Dah bila nak stop keinginan Bani Adam ni, keinginan manusia ni? Apabila mulut dipenuhi dengan tanah. Benda maksud dia mati lah. Mati sumbat dalam kubur, tanah masuk mulut. Itu baru stop keinginan dia. Maknanya Nabi nak cerita situ, keinginan manusia ni semakin banyak harta, semakin tamak dia. Kalau ada serial, dia nak 10 riyal. Memang rasa dia akan mikir, kalau ada serial, dia akan cek, setungnya aku ada 10 riyal. Dia akan nak 10 riyal. Tetapi bila dia ada 10 riyal, dia rasa benda suka sangat ke 10 riyal? Tak. Untung aku nak 100 riyal. Allah, kalau ada 100 riyal macam-macam boleh beli. Padahal 10 riyal macam-macam dah boleh beli. Nasi 1 pinggang dah 2 pinggang dah. Tapi mikir lagi nak 100 riyal. Allah, sedapnya kalau ada 100 riyal. Dah habisan duit aku. Macam-macam boleh beli. Adalah 100 riyal dah kau cek. Puas hati lagi 100 riyal. Tak, nak 1000 pula. Kan? Ada 1000 nak 100,000. Ada 100,000 nak 100 juta dan sebagainya. Maknanya manusia ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang dia ni keinginan sifir dia semakin banyak harta, semakin tamak dia. Semakin ada kebendaan pada diri dia ni, semakin dia akan mari menyakit. Sebab tamak ni bukan menyakit molek. Tamak ni menyakit hak kurang molek. Dah kurang molek ni guana. Kurang molek ni bila dia kena pada jasad, dia akan rosak. Contoh, kita tanam timun Cina. Apa orang tanam timun Cina di sumber racun? Sebab benda? Sebab tak ambuh nyakit hingga kat buah.
kalau nyakit sehingga kat buah kita lock saja, narak tak dengan buah lain. Narak ah. Ada kawan seorang dia tanang cendawan. Cendawan awak sayur, bukan cendawan racun tu. Cendawan awak sayur tu. Mari senyakit habis sebasar. Rugi 10,000, 15,000 rugi. Nyakit saja dia lock saja. Contohlah benda tu daripada asal biji benih, dia tak perasan. Dia lock lah. Sebasar terus kena nyakit, rugi 15,000. Sebab benda, sebab bila bagi nyakit itu, dia lock saja dia akan darat. Jadi tomok ni macam nyakit lah. Bila dang mari dalam hati ni, dia kon darat. Kalau kita biar. Sebab itulah nyakit ni tak nak elok, dia akan mari guna-guna pun. Dia akan mari guna-guna pun. Kita yang kena cegah, kita yang kena obat. Kalau dia tak mari lagi, kita cegah. Kalau dah mari dah, kita berobat. Itu kaedah dia. Maknanya bila orang tu ada harta banyak, dia semakin lama semakin berat nyakit tomok dia. Semakin berat nyakit tomok dia dalam hati dia. Kau lama kau nak, kau lama kau rasa banyak harta, kau lama kau rasa dia banyak benda kat dunia ni, jadi kau narak nyakit dalam hati dia. Jadi kata nak bersih hati macam mana? Dia kena buang sifat nyakit tu. Kena, kalau boleh buang dari awal-awal lagi. Maknanya ada dah sikit, buang terus. Ada sikit, buang terus. Sebab itulah orang yang mana dia kurang amalan dia, banyak kali dah saya ulang, dia kurang amalan dia, dia tak berapa nak semayang, dia tak berapa nak zakat. Nampak? Dia ni kalau ikut dari segi amalan dia, orang semayang 20 rakaat dia lapang ni terawih. Orang tahajud bangun pukul 3.30, 2.30 bangun dah. Siapa apa subuh semayang. Tapi dia tak 4.30 semayang, 5.30 makan sahur dah. Kejap je semayang dah. Korang dia kejap kat ni tak? Mesti orang nampak, oh dia ni orang biasa-biasa je. Dia orang biasa-biasanya. Tapi kemungkinan dia lebih baik daripada orang lain. Sebab apa? Dia lemah dari segi amalan. Mengaji Quran mungkin sikit, mungkinlah. Zikir mungkin tak banyak mana. Nak kata pengamalan harian tak berapa, nak istiqamah. Tetapi bila cek balik amalan di akhirat lagi, rupanya di antara hati yang bersih. Yang Allah Ta'ala kata, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah Ta'ala pada hari itu, orang yang hati dia suci. Dan macam mana dia boleh suci hatinya? Rupanya dia buang dari awal nyakit, nak ke benda banyak. Sebab itulah dalam Quran sebut alhaakumut takatsur. Celakalah orang yang nak banyak harta, nak banyak anak, nak ramah dan sebagainya. Orang macam ni dia ada nyakit dalam hati. Jadi orang balik pada kisah tadi, contoh amalan kurang, ngaji tak banyak, kenapa dia boleh datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang suci? Rupanya dia banyak bersedekah. Dia banyak bersedekah. Dan bila bersedekah, orang yang pemurah ni, orang yang mudah berkira ni, orang yang mana dia ni tak kedekut ni, kita boleh nampak daripada luar orang dia, hati dia tenang. Betul tak? Tak mikir dah, tak apalah, biarlah rugi 10,000 pun tak apalah, ni musibah. Dah, apa mau rugi 10 ya budak tu? Bukan baik kan budak tu. Ada sindiket minta sedekah. Tak apalah, biarlah RM10 pun biarlah. Kurang-kurang kalau sindiket pun tak apalah, biarlah dimakan budak-budak. Tenang hati dia nampak. Tapi kalau kita beri RM10 contohlah, Allah salah beri ke sindiket pula macam menggalakkan dan sebagainya, resah, tak tidur malam, rasa bersalah, ruginya wi ke dia. Padahal kalau kita tak fikir pun tenang hati kita, tidur lena. Tapi kita fikir banyak, hati kita camuk kita boleh fikir benda tu, kita boleh alami benda tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, antara salah satu cara untuk membersihkan hati ialah bersedekah. Banyakkan sedekah, insya-Allah. Orang yang macam ni, manaqasa malun min sedekah. Nabi kata tak akan kurang harta dia kalau dia ni bersedekah. Jadi nak kata kalau bersedekah banyak kurang harta tak kok. Tapi bila sedekah banyak, pahala banyak satu hati dia kau bersih. Hati dia kau bersih. Sebab bila mari nyakit tomok dalam hati dia ni, dia buang cepat-cepat, tak narak. Dia buang cepat-cepat, tak narak. Sebab apa? Dalam Quran pun sebut watakathurun fil amwali wal aulad. Orang yang mana orang manusia ni memang ada dalam hati dia nak banyak harta, nak banyak ramai keturunan, nak ramai anak dan sebagainya. Itu memang sifat kita manusia. Jadi kita kena cegah kalau mari penyakit ni. Kalau ada dah, kita kena ubat. Jadi sama-samalah. Maknanya saya pun bukan cakap, maknanya sedak kabar korang ni, tak macam diri saya pun nak betul juga. Tuan-tuan puan, kita sama-sama betul insya-Allah. Itu perkara yang ke-11. Yang kedua ialah berkaitan dengan bersedekah juga, belanja orang makan.
belanja orang makan. Belanja orang makan ni ikut bahasa kita lah. Kalau bahasa dulu, banyak dalam Quran ada sebut tut'imul yatim, tut'imunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tak? Memberi orang makan, ataupun bahasa kita belanja orang makan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ingat benda ni perkara yang remeh. Kita ingat perkara ni perkara yang ialah maknanya perkara biasa, baik beri duit dia daripada belanja makan. Sebenarnya orang yang lapar ni, orang yang lapar bila beri makan, dalam hati dia berdoa kepada orang yang belanja dia. Dalam hati dia jarang kita belanja dia doa kejahatan kita, tak ada. Macam saya belanja haji, tiba-tiba haji nak mengutuk saya, buat apa pula dah kita belanja dia. Memang jarang berlaku gitu, jaranglah berlaku benda ada benda hak dak kena. Kalau kita belanja orang, contohlah dia lapar ataupun dia kenyang ataupun dia dah lapar pun, duit dia ada, tapi bila kita belanja dia, apa dia akan cakap pada kita? Allah murah rezeki bagus mu, baik mu tak? Dalam hati dia Allah bertuahnya dia ni murah rezeki, dak rengang tangan, dak suka, dak kedekut. Dia dalam hati dia doa gitu dah. Mulut doa kok, mu ni baik, mu ni bagus, terima kasih. Mulut royak satu doa dah. Dan hati dia menghargai orang yang belanja juga tu kira doa kok. Terpengaruh juga bila hati dia gerakan hati ni, jangan kita ingat main-main. Gerakan hati ni dia boleh mempengaruhi. Walaupun dia dak kata kita ni baik sebab belanja dia, dalam hati kata budak ni baik, budak ni bagus budak ni orang soleh ni. Dalam hati mudah-mudahan itu boleh jadi doa. Benda hati je gerak, tak punya mulut pun, tapi sebab hati tu rasa baik, dia ni baik, insya-Allah Tuhan bagi dia baik. Sebab itulah beri makan orang lapar terutamanya banyak balik. Ataupun dia kenyang dah, tapi kita belanja juga. Sekadar untuk menghiburkan dia, meraihkan dia, menghargai dia, itu pun dapat juga membersihkan hati. Sebab kita belanja orang, satu dah kita dah korbankan rasa tamak kita. Macam tadilah duit kita ada banyak, kita dah korbankan, biarlah mahal sikit, tak apalah belanja, contoh. Tak apalah belanja, contohlah. Kita dah buang dah penyakit pertama. Apabila orang yang dibelanja tersebut, orang yang menghadap makanan yang kita belanja tu, lepas dia kenyang, dia rasa senang hati. Sebab orang makan kenyang ni, orang yang dapat makanan, dia rasa kenyang, dia akan suka hati. Bila dia suka hati, dia ingat dan dia doakan yang terbaik buat orang yang beri makan dia. Sebab itulah gerakan hati dia juga mempengaruhi kebersihan hati kita. Macam contohlah kalau dalam kitab ta'lim muta'alim, kita adab belajar. Kenapa dalam kitab tersebut sendiri, kenapa kita ni orang nuntut ilmu ni tidak digalakkan pergi pasar, tidak banyak menghabiskan masa kat pasar? Okeylah pasar dah payah ke, pasar mana orang ngaji ilmu, orang ataupun pergi Maidin ke, pergi Jaya ke, pergi Tesco, pergi sebagainya, tempat-tempat pasar, pasar raya ke, pasar basah ke, pasar bayam dan sebagainya. Kenapa orang berilmu ni dia tidak digalakkan pergi pasar, tempat-tempat beli belah? Kenapa? Dalam kitab tu sebut sebab dia ialah apabila orang miskin lalu di tempat tersebut, dia akan rasa sakit hati. Tu je. Banyak kes lain, tapi kitab tu dia fokus gitu. Lalu kat tempat beli belah, orang kaya suka lah, tapi orang miskin lalu pun dia perasaan dia, Allah comelnya baju dah lama dah baju kita tak tukar. Kau seluk kau cek 2 sen tinggal, baju 200 ya. Apa perasaan dia? Dalam kitab tersebut, terpaksa ni ialah tempat orang miskin sakit hati. Faham tak? Lalu tu dia nak beli, rasa dia nak sangat, tapi sebab duit tak ada, rasa sakit, rasa tergurih hati. Allah, apalah aku ni miskin, apalah tak ada duit, ingatkan nak baju ni, tak jadi beli. Sebab apa? Duit tak ada. Jadi pasar-pasar, tempat-tempat beli belah, tempat-tempat jualan ni, orang ngaji ilmu ni tidak digalakkan pergi. Sebab apa? Sebab dalam kitab tersebut, tempat orang miskin sakit hati. Lebih kurang gitulah. Lebih kurang gitulah. Maknanya gerakan hati orang miskin tu mempengaruhi tempat tu. Siapa tempat tu tak boleh nak pergi, tak galak pergi bagi orang penuntut ilmu. Faham ke tak? Maknanya gitu setara. Siapa gitu sekali. Nak kata di situ banyak penipuan je lah. Kalau contoh banyak pasar-pasar raya, contoh
di pasar-pasar jual ikan, jual buah semua, memanglah kita tak elok lah, memang akan ada penipuan. Jadi itulah antara faktor kita tak digalakkan berada di sana. Kalau ikut dari segi zahirnya, sebab apa? Sebab banyaknya berlaku penipuan, berlaku kurangnya timbangan, kurangnya sukatan dan sebagainya. Jadi itu pun satu dosa. Jadi tempat tu banyak dosa, sebab tu dah digalakkan. Itu dari segi zahir. Rupa-rupanya kita ni lebih pergaluh lagi. Kenapa antara sebab lain kenapa tidak digalakkan di tempat demikian? Kerana gerakan hati. Dalam hati orang miskin rasa sakit hati, Allah tak boleh nak beli sayangnya. Lapor tengok air batu capur nitah. Tengok dah kocek ada seria je. Harga air batu capur setengah. Allah tak boleh beli lah. Tak apa, sabar orang koyakkan nak dia. Mulalah kita pergi minum air masak di rumah. Apa perasaan dia? Sedih, sakit hati, tak sedap, rasa terharu, rasa terbebang dan sebagainya. Sebab mainan hati dia tu siapa mempengaruhi tempat tu. Kalau gitu sekali. Maknanya orang yang bila dia lapar sangat mengharap bila kita tunaikan hajat dia siapa dia kenyang, nyandau, suka hati. Apa kata hati dia? Ya Allah, bagusnya orang ni belanja aku, nak mudah-mudahan murah rezeki. Tak betul-betul pemeluk dalam hati juga mempengaruhi hati orang belanja. Sebab itulah kalau dalam Islam ni, orang yang baik ni biasanya dia suka belanja orang. Tapi tak boleh semua. Pada kita semua, ajak kawan kita. 2-3 hari dang lah, seminggu bengkak terus. Maknanya bukan gitu. Maknanya tak berkira lah. Tak lah maknanya kena ada masuk gaji berhabis belanja orang, masuk gaji berhabis belanja orang. Tak lah siapa gitu. Berpada-padalah. Kan ayat Quran khabar dah kan, wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqnutu. Apabila mu nak infak, mu nak belanja orang, janganlah lebih-lebih, janganlah dekut sangat, bersederhana. Janganlah jadi orang yang melampaui batas. Jadi nak belanja, betul lah belanja tu kalau masuk gaji lebih kurang 2,000. Standby lah 100 riyal belanja kawan-kawan, belanja adik-beradik, lebih-lebih lagi belanja ahli keluarga sendiri. Macam contoh kita ni ada gaji 2,000, adik kita kerja kok gaji 400. Dia nak makan sedap macam kita tak boleh lah. Jadi kita bawa dia, kita makan sedap sekali habis 100 riyal. Dia suka, dia doa kepada kita. Tapi berlaku ni ustaz ayat kita sedap lah. Kita memang nak belanja dia. Hari pertama kita belanja, hari kedua kita belanja, hari ketiga kita belanja, hari keempat pun kita belanja, hari kelima tak belanja dah. Tu tak lah tak begitu. Maknanya sama-sama lah padang, berpada-pada. Tak mampu nak belanja tak apa, tak payahlah. Kalau macam gaji tak masuk lagi, taklah belanja banyak, belanjalah sikit. Berpada-pada. Janganlah belanja tu siapa tak cukup nafkah anak bini, tak cukup nafkah, nak duit nak beri ke mak ayah dan sebagainya. Berpada-pada dah. Kalau lebih-lebih tak boleh juga, terlalu borah tak boleh juga. Islam aja bersederhana kan. Jadi gitulah dah. Nak kabarnya doa orang dalam hati tu, orang suka hati, orang happy tu juga pahala pada kita, juga membersihkan hati. Contoh satu lagi, antara tanggungjawab anak kepada ibu bapa dia apa dia? Banyak kan? Jaga dia, tak beri duit dan sebagainya, beri belanja. Dalam kitab sebut, banyak kitab sebut, antara tanggungjawab anak terhadap ibu bapa dia, kalau dalam kitab bahasa Arab sebut idkhalus surur fi qulubaihima. Apa maknanya? Memasukkan rasa gembira dalam hati kedua-duanya. Lah gitu. Ya, gitulah. Benda gitu sangat, benda kecil sangat. Kita buat benda, walaupun kita rasa pahit, tapi kita rasa dia gembira dengan tindakan tersebut, kita dapat pahala. Tapi benda tu kena benda yang ma'ruf lah, jangan benda yang mungkar pula. Benda ma'ruf lah. Contoh, kalau kata janganlah sambut hari jadi dah. Pun dia ikut tarikh masih, takut tarikh masih. Jadi marilah hari jadi dia, hari jadi mak ayah kita. Kita memang nak sambut ikut tarikh Qamari. Tarikh Qamari, tarikh bulan Islam. Tapi orang tua kita ni, mak ayah kita mana ingat tarikh tu. Dia ingat tarikh lahir dalam IC dia tu je. Bila mari hari jadi orang lain, mak ayah orang lain, anak dia sambut. Mak ayah sebelah jirang, dia sambut. Tapi bila mari hari jadi dia, walaupun dia rasa ni bulan orang bukan Islam contohnya, orang panggil Masihi lah, marilah 18 hari bulan, contoh 18 hari bulan 8, mari tarikh. Walaupun tarikh Masihi,
Kita bukan nak raikan sangat hari jadi dia tu, tapi kita nak gembirakan hati dia. Tu pun dapat pahala dah. Belilah kek stay, tak mahal, berapa 20 riyal. Dah cakap nak beli hak sedap sikit. Beli hak kedai tu kerak lapang. Ambil sekeping je ni je mak saya dang. Mak suka hati sangat dah. Sebab apa? Bukan sebab ingat hari jadi dia, sebab ingat ke dia. Bukti kita ingat ke dia tu dah cukup mengembirakan dia. Betul ke tak? Tu antara hak anak. Wajib anak buat gitu. Contohlah. Kalau macam kita nak pergi jalan, rasa nak pergi jalan kat Sanui Legung rasa. Nak pergi jalan Sanui Legung rasa. Tapi bajet cukup-cukup je bawa anak bini. Tiba-tiba mak saya nak pergi ke Sanui Legung minggu depan. Dah mak nak pergi tak boleh hak. Mak nak main gelonsor air. Contohlah, mak pun gada kat sehat. Nak pergi gelonsor air. Ajak sekali mak, tak apalah bajet dia kurang pun ajak sekali mak. Dia suka main gelonsor air, itu dah cukup. Dikatakan sebagai tanggungjawab anak kepada mak dia. Jadi nak menceritakan gitu, perih hati je. Apabila kita belanja orang, contoh kita gembirakan dia, dia lapar asal derita, tiba-tiba dia rasa tenang sebab dia kenyang, dia doakan kita, hati dia suka kepada kita, doakan kita jadi baik, insya-Allah hati kita akan bersih dan baik, insya-Allah. Itu perkara yang ke-12. Perkara yang ke-13, jaga makanan. Jangan makan makanan yang syubhah. Penjagaan makanan ni ini aspek penting bagi orang belajar ilmu dan juga orang hak biasa-biasa. Maknanya semua gitu kena jaga. Pemakanan ni benda yang sangat penting. Macam kisah Imam Syafi'i yang mana dok ingat ngapa? Kan ada kan syakautu ila waqi'i su'al hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku ngadu kepada tok guru aku Waqi', susahnya nak ngapa weh. Tapi Imam Waqi' kata, tak, kalau mudah ngapa tinggallah maksiat. Dan dia kata ilmu ni adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan sampai kepada orang yang buat maksiat sebab hati dia kotor. Ilmu cahaya dia tak kena tempat yang gelap dan tempat yang kotor. Jadi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam Imam Syafi'i juga, dia pernah satu ketika tak berapa ingat juga, ngadu juga ke tok guru dia. Tok guru kata mungkin ada makanan-makanan hak salah makan. Rupa-rupanya memang ada salah. Tapi kalau ikut kita tak salah mana kau? Dia makan daging kambing yang kambing tu penuh meraguk di halaman orang. Sedangkan tuang punya halaman tu dah reda dah. Cuma kambing tu, tuang punya kambing tak minta izin. Nak minta izin, tak minta halal daripada tuang dia tu. Jadi Imam Syafi'i termakanlah kambing tu, susah nak ngapa. Benda tu je kalau ikut Allah. Dah halal dah. Okey lah. Benda ingat halal dah. Tapi siapa gitu sekali penjagaan makanan orang. Penjagaan orang yang alim. Jadi kita ni orang nak yang membersihkan hati ni, pemakanan sangat penting. Kalau diikutkan air tangan hak dia buat tu mempengaruhi hati dah. Kalau lah contohlah, kalau biasa makcik-makcik di pandai, ayah-ayah dikurang sikit. Kalau kita duduk dapur dengan orang tua, makcik-makcik kan, dia basuh sayur. Basuh sayur, biasa orang tua cakap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tengah-tengah basuh sayur, basuh beras Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mulut dia bunyi selawat sama mulut dia, padahal basuh sayur je. Basuh nasi, bukan makan nasi masa tu, basuh nasi, basuh beras, basuh sayur, cicam bawang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu masuk pula dalam perut, Allah barik fi. Gitu je. Tetapi biasanya makcik-makcik gitu, anak dia hati lembut ataupun ada keras paling. Apa benda selawat je, orang lain basuh kat saya, dia basuh kat saya, tapi dia basuh dengan bacaan gitu. Maknanya pemakanan ni sangat penting dalam bagi hati. Pengaruh dia sangat besar. Cubalah kalau kita makan ngarut sikit, cuba ngapa. Memang jeng. Kalau orang ngapa kau angin tahu lah. Kalau makan ngarut sikit, lebih-lebih lagi benda syubhah. Benda hot awak siapa makan dulu lah. Pas makan baru tarik tuang. Tu masalah lalu tu. Kalau jumpa tuang tak apa, boleh minta halal, takut tak jumpa tuang. Jadi benda tu benda yang haram. Jadi benda tu sangat-sangat mempengaruhi hati. Okey. Tak boleh panjang-panjang sangat, nak habis masa dah. Kemudian yang seterusnya, yang ke-14, berkawan dengan ulama. Maknanya mendampingi ulama.
Siapa-siapa tok guru, siapa-siapa hok aling-aling, ustaz-ustaz ke hok yang banyak ilmu, kita dekatkan diri dengan dia, insya-Allah dia akan tunjukkan cara-cara dia. Dia gini, bila kita masak, kita rasa masakan kita sedap tak? Kita rasa sedap dah. Tapi kalau chef dia rasa masakan kita, dia puji tak? Lapar puji, kritik barak, ni minyak lebih, ni kurang garang, hok ni perisa tambah, hok ni sayur lebih, hok ni sepatutnya tak boleh garing sangat. Kau macam-macam komen. Padahal dalam kita rasa molek dah. Kita rasa molek dah, tak ada cacat cela dah. Kita ikut buku resipi molek. Tapi bila dia rasa sikit je, bukan rasa sampai habis pinggan tak. Ujung sudu rasa. Macam-macam dia boleh tahu. Mutak ni halia lebih patutnya 3 gram, mutak 4,5. Tahu. Garam secubit je, mu bahan 3 cubit buat benda. Dia tahu. Bawang ni apa guna bawang besar? Gunalah bawang merah. Dia boleh tahu bawang. Kita mana tahu. Kita tahu makan je. Dia boleh tahu. Garam ni apa guna garam kasar? Guna garam aloh. Dia boleh tahu. Gula, apa guna gula ni? Tak guna gula pasir. Boleh tahu. Macam mana dia tahu? Sebab memang bidang dia. Jadi kita ni rasa hak hebat sangat dah, kita rasa cukup dah bila pergi depan dengan bila pergi depan dengan chef, dia rasa masakan kita tahu mana banyak kurang. Bila kita tahu banyak kurang, masa itulah kita betul ke tak? Gitulah. Begitu juga dalam ilmu agama. Kita rasa kita sedap dah, mayang cukup dah, rasa cakap tak pernah ngupak orang, kerja tak pernah ambil benda yang halal, benda yang haram semuanya halal. Nak kata nafkah anak bini semua beri belaka dah. Nak kata sedekah zakat cukup lekat beri belaka dah tiap-tiap tahun. Lekat dah. Rasa tak ada benda nak buat, rasa masuk syurga dah. Pergi jumpa ulama, rupa-rupanya banyak lagi kosong. Banyak lagi rosak. Apa yang banyak rosak? Memanglah amalan nampak lekat, tapi hati belum tentu lekat. Dan siapa yang boleh scan hati kita ni? Kita boleh tahu. Tapi kalau kita tak tahu, orang boleh perasan. Siapa perasan? Bukan orang biasa boleh perasan. Biasanya benda ni orang yang aling. Dia beritahu orang macam ni, cara cakap dia gini. Walaupun perkara hati ni perkara rahsia, tapi sebab tindakan dia tu melambang, tindakan seorang yang buat maksiat ni, orang biasa ni, tindakan dia, tindakan yang mana dipandu oleh hati, dia akan terzahir juga. Jadi Tok Guru ni kadang-kadang dia tak nasihat lalu, dia tengok lalu seminggu semua. Tu panggil sebagai guru yang mursyid. Tu istilah mursyid. Dia tunjuk jalan sebenar. Dia kata, "Wah, mai sini jap. Tok nak cakap sikit ni." Apa dia Tok Guru? Gini, orang kata ginilah, kita belajar juga banyak kata bijak orang, tak kita bijak pada orang, kita aling pada orang. Sebenarnya hati lebih penting. Dalam awal ni belajar bagus dah, rajin dah, tapi kadang-kadang kenalah tenang sikit, kenalah banyak muhasabah. Dia boleh tahu. Dah kita rasa baik dah. Dia tahu lagi benda hak sepatutnya kita isi. Amalan kita kurang, dia lebih lagi tahu. Sebab itulah pengamalan tarikat-tarikat semua kan mesti ada guru yang mursyid atas tu. Dia yang nampak ahli dia macam ni. Ni kurang dari segi ni, kurang lagi sembahyang. Okey, dia suruh ni sembahyang lebih sikit. Ni kurang ngaji Quran, dia suruh ni ngaji Quran sikit. Ni sembahyang lebih dah, ngaji Quran lebih dah. Cuma selawat kurang, dia suruh ni selawat sikit. Itulah. Lebihnya orang bertambingan dengan tugu-tugu dan ulama-ulama. Sebab bila ada kesilapan, dia tegur selalu. Bila dia tegur, kita tahu kesilapan kita boleh baiki. Tapi kalau kita duduk seorang, lebih-lebih lagi kita menaping orang jahil, memang bermasalah. Sebab orang jahil tak akan tegur kita. Dia suka kita silap daripada kita betul. Sebab bila kita betul dengan orang jahil, nyusah ke dia. Tapi bila kita buat silap dengan dia, dia lagi suka. Sebab sepala dengan dia. Betul ke tak? Gitulah dalam sifir dia dah. Jadi yang seterusnya, yang ke-15, berkawan dengan orang miskin. Berkawan dengan orang miskin. Dia lain bukan nak kata gitu orang kaya tak boleh kawan lah. Tak, bukan. Dia nak kata orang miskin ni orang, walaupun Nabi pernah kata Allahumma ja'alni miskinan. Nabi pernah doa, jadikanlah aku ni orang di kalangan orang yang miskin dah. Allahumma ja'alni fi zumratil masakin, jadikanlah aku berada di kalangan orang yang miskin. Memanglah ada Nabi doa macam tu, tetapi Nabi tak menafikan kelebihan orang kaya. Antaranya orang kaya ni kalau dia amalan sambil dia bersedekah, lebih banyak lagi manfaat dia, pahala dia berbanding dengan orang miskin. Tetapi biasanya, ni biasalah,
biasanya terdapat sedikit perbezaan. Bukan semua jangan kata kita ni kaya rasa kata kaku ni dak lah. Kata-kata miskin, ni kaku dah ni, bagus ni, puji ni, dak juga. Dia atas orang. Biasanya orang miskin ni dia lebih menginsafi. Lebih menginsafi, lebih rasa kesusahan, dan dia lebih bertimbang rasa biasanya. Sebab apa? Sebab kesusahan yang banyak mengajar. Di dalam kita ni bila kita dapat sesuatu tu, kita dapat kerana usaha kita ke ataupun kerana banyaknya rintangan yang kita terima dapat sesuatu tu. Biasanya seorang hero dia tak akan jadi hero mudah-mudah. Tengok cerita cerita Ultraman contohlah, atau cerita Ultraman tak pernah tengok, cerita Superman. Sebelum jadi Superman kena bully, contohlah. Tengok cerita Captain America, contohlah baru ni tengok cerita raya, kena bully dulu. Spiderman contoh, sebelum jadi Spiderman kena bully dulu. Hak tu hero lah kalau hero dari segi fantasi lah. Orang ulama-ulama mana tiba-tiba jadi ulama, lahir tu ulama dah. Dulu pernah tukang pegang selipar tok guru. Walaupun tak bijak mana, dia biasa ayah dia tani, mak dia panjang-panjang, contoh mak panjang-panjang. Dia orang susah lah. Tapi dulu dia sebelum jadi ulama ni, dulu tugas dia apa? Pegang selipar tok guru. Pegang selipar tok guru. Tok guru sakit, dia gendong pergi sejik. Macam kuli dah lah. Orang tengok Allah lapar gitu sekali pahala yang tok guru. Bukannya besar sangat tok guru je padahal, tapi dia gendong tok guru, dia pegang selipar. Masjid tu dia buka. Sebab itulah pada zaman Nabi dulu ada seorang yang meninggal. Seorang yang meninggal, siapa dia? Iaitu tukang sapu masjid. Tukang sapu masjid je dia ni. Kalau kita tukang sapu masjid, benda lah, bukannya pemeksa kira-kira, bukannya pengurusi, bukannya mendahari. Tukang sapu masjid meninggal. Sahabat dak royak Nabi, marah Nabi. Apa dak khabar aku? Dah sebab dia orang biasa je Rasulullah. Tak apalah, dia mati tak menyusah kamu. Mana boleh orang biasa? Dak, dia orang lebih. Maknanya dia dapat pujian Rasulullah, dapat kepekaan Rasulullah tu sebab susah payahnya dia nyapu. Siapa antara kita ni suka nyapu masjid? Jarang. Cakap sendiri pun jarang. Gitulah maknanya. Tapi banyak orang yang hebat-hebat lahir daripada kesusahan. Jadi orang miskin ni kenapa kalau kita berdamping dengan dia, biasanya dia ni dah rasa kesusahan, dia banyak menginsafi. Berbanding, contohlah tengok, kalau contohlah orang kaya kan, contohlah bukan sinilah kat lain contoh, dan kata dia pula berapa orang tuju siapa-siapa dia dilahirkan dalam keadaan mewah, tak pernah rasa susah, tiba-tiba mari suatu ketika rasa susah. Bagaimana perangai dia? Kadang-kadang kawan tak kenal, betul tak? Kadang-kadang tak pernah tegur orang pun. Dia ni, lepas tu bila tak tolong dia, masa senang pun tak tolong orang, lagi masa susah lagi lah tak tolong orang. Tetapi ada sebahagian, tu bukan purata tak, ni sebahagian saja. Ada contoh berapa orang yang lahir daripada susah kemudian jadi kaya. Bagaimana dia sebenarnya? Dia tak tunjuk pun dia kaya. Orang minta dia bagi, orang nak tolong dia tolong. Walaupun dia ni tak kaya mana, tapi dia pernah merasai kesusahan, dia menginsafi diri dia. Jadi orang macam ni yang kita nak. Jadi kan kita dalam keadaan kita ni, tak dia nak menginsafi diri kita. Kalau kita dekatkan diri kita dengan dia, kita tahu apa yang dia fikir, kita tahu apa yang dia alami. Sebab dia rakyat kita, dia tunjuk pada kita, dia dia tunjukkan dengan cara perbuatan dia dan sebagainya. Itu juga boleh membersihkan hati. Banyak perbahasan, jadi kita tak boleh nak panjangkan lah. Yang ke-16, pesan kepada orang jadi baik. Gitu je, mudah. Pesan jadi baik dah lah. Berpesan-pesan kepada kebaikan, tu maknanya. Berpesan-pesan kepada kebaikan. Bila pesan pada orang baik, dan jangan lupa kita pesan ke orang, kita tak ingat diri kita, kena ingat juga. Walaupun kita tak berapa nak baik, contohlah, pesanlah juga kepada baik. Jangan kita ingat apa nak pesan ke dia, aku ni bukan baik sangat lah, ayuh. Pesan je, tapi kita niat dalam hati kita, aku pesan kepada dia baik, mudah-mudahan aku jadi baik. Yang dalam Quran tu, lima taquluna ma la taf'alun, tu Allah Ta'ala marah sebab dia cakap dia tak buat, memang dia tak buat. Tu yang jadi masalah. Tu yang jadi kabura maqtan indallah, Allah Ta'ala marah sangat. Dia cakap suruh gini, dia tak buat. Tu perangai kita, tu Allah Ta'ala marah sangat. Kita ni walaupun tak baik mana, kita cuba juga berpesan kepada baik. Itu lebih baik daripada berpesan kepada keburukan.
Kita pesan kepada baik, jadi baik, dapat pahala kita walaupun kita tak buat baik. Tapi kalau kita tak pesan baik, kita akan pesan kepada keburukan, dapat dosa saja-saja. Jadi dalam diri kita ni, bila kita pesan kepada baik, kita juga dalam hati tolong niatkan, dalam hati kita selitkan juga, mudah-mudahan aku pun nak jadi baik. Dengan pesanan aku ni kepada orang supaya jadi baik, walaupun dia tak baik, sekurang-kurangnya biarlah aku jadi baik. Sebab aku pesan ni kerana mu ya Allah, suruh orang jadi baik, dan aku pun mengharap aku jadi baik. Ya Allah Ta'ala yang memegang hati kita, bolak-balik hati kita ni, tolonglah tetapkan hati kita ni menjadi orang yang baik. Itu tujuan dia. Jadi kita pesan ke orang, jangan kita ingat kita baik. Itu salah kau. Kita pesan ke orang, kita kena ingat kita nak jadi baik juga. Dengan pesanan tersebut, mudah-mudahan kita jadi baik sungguh. Gitu. Yang silapnya orang marahnya sebab dia tak mampu berubah, dia nak suruh orang berubah, tu masalah. Dan yang silap juga, dia dah dirasa tak baik, dia tak mampu nasihat orang, dia nasihat orang, aku diri pun tak nak jadi. Tak boleh juga. Sebab tu amar ma'ruf nahi munkar kena khabar juga. Dan dia pun kena berusaha jadi baik juga. Dan sebagainya lah, banyak bahasa lain. Dan yang terakhirnya ialah menjaga panca indera, mata, telinga, mulut dan sebagainya, menjaga diri. Okey, yang last kali banyak benda, tapi ni yang last untuk pembincangan kita, iaitu menjaga panca indera kita, menjaga diri kita, mata kita. Sebab apa? Sebab mata kita ni dia bukanlah masuk kotak terus. Tak, mata kita digigih hati dulu. Sebab tu lah tengok orang puang, apa tambah kelip. Sebab apa? Sebab bila tengok orang puang tu, kalau masuk kotak ia analisis, tapi masuk ke hati dia kenang. Sebab itulah Islam ajar dah, kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Kenapa ada wa yahfazu furujahum? Allah Ta'ala kata, beritahulah kepada orang mukmin supaya menundukkan pandangan dia dan menjaga faraj, menjaga kemaluan. Kenapa? Lepas tengok, jaga faraj. Larang daripada tengok, jaga faraj. Sebab apa? Sebab banyak orang terpersona dengan pandangan mata, masuk ke hati, jadinya penzinaan dan sebagainya. Itu masalah. Dia jarang tiba-tiba berlaku zina. Dah kenal dah opang, dah kenal, dah gepang tu nampak dah tengok, dah apa benda pun tiba-tiba berlaku zina. Jarang. Dia berlaku zina start benda, tengok mula-mula kenang, tengok jauh-jauh, comel juga anak dara tu tak. Hai, test sekali. Comel juga. Lepas daripada pandangan mata pergi ke hati tak. Pergi cakap-cakap sikit, cakap-cakap pujuk-pujuk semua. Lepas cakap-cakap dah tertarik dah semua, pandang ayat, pegang tangan, akhirnya berlaku penzinaan, na'udzubillah. Mula-mula start dengan benda, nampak lah, tengok pandangan. Dan kalau buta mata contoh nak nampak benda, nak tegar tak? Nak tegar, nak tegar. Tak nampak. Tapi bila nampak mata tu, dia mari hati tu rasa nak tertarik. Comel, pergi dekat sikit lah. Pergi dekat sikit, tengok dekat. Bila dekat pula, kalau cakap tak kot Bila cakap pula, kalau cakap saja tak, pegang pula tak. Bila pegang pula, takkan pegang saja. Kena pegang sedap-sedap sikit. Jadilah penzinaan, na'udzubillah. Benda mata tu tarikan. Sebab tu lah terutamanya lelaki pandangan mata dia sangat bahaya. Bila dia tengok wanita, dia mudah terpesona. Lelaki ni memang dia sensitif pada pandangan. Dia tengok, walaupun sepitah lalu, nitahlah janda, lelaki baru mati, nitah gitu je, kat birabi tu 3 malam Tok Imam boleh tidur. Tahu? Pandangan mata dia bahaya. Jangan kata korang, kata diri sendirilah. Kita pun masuk gitulah. Maknanya mata tu terus masuk ke hati. Sebab itulah yang jadi boleh ingat tu. Kalau sekadar tengoklah je, macam kita tengok tunggu kayu, lalu tengok signboard Kuala Terengganu, tidur malam kita. Apa risau? Sebab tengok mata je, tengok signboard Kuala Terengganu. Ada tak orang tengok signboard 13 hari tak tidur? Ada. Sebab benda tu tak masuk dalam. Tapi kalau tengoklah maksiat, tengoklah orang puan comel, tengok betis kena pula, janda tu pula ngiring air banjir, akak kain, nampak betis putih lepuk. Tu memang Fatihah tak ingat, tengok semayang Tok Imam, contohlah. Sebab apa? Sebab dia masuk dalam hati tu. Sedangkan contohlah, bukan diri saja, telinga. Bila dah mata tengok, pergi dekat nak cakap pula. Bila cakap dengan gelak ketawa wanita contohnya, masuk dalam telinga. Dia ni sedapnya suara masuk dalam tu. Kemudian mulut pula berbicara. Tak berbicara, bila cakap pula masuk dalam hati pula. Sedapnya dia ni, ngayak dia, masuk pula dalam hati. Bila ni berakhir dengan
deria sentuhan dan sebagainya. Ginilah kita tengok dalam contoh perbandingan untuk lah ni 2 minit ni, contoh perbandingan. Ulama dia kata kenapa kita ni bila semayang kan, bila kita tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Allah tunjuk satu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul tak? Masa sebut Allah satu, kenapa tunjuk satu? Memanglah dari segi sunnahnya memang dia dalam mazhab Syafi'i itu memang sunnah gerakkan jari. Maknanya masa kalimah Allah tu, asyhadu an la ilaha illallah tu, Allah tu satu. Ada kata sebahagian ulama' yang lebih pada tasawuf sikit, satu ni ada orang yang mana terus direct kepada hati. Bila tunjuk satu ni, menunjukkan dalam hati ni mengesakan Allah Ta'ala. Bila buat gini seumur, dalam hati tambah keyakinan. Rupanya dari jari ni tak ada saluran kepada benda. Ulama' kata ada kaitan juga dengan hati. Apatah lagi dengan mata, orang kata lagi ada rongga. Apatah lagi dengan mulut, orang ada rongga. Apatah lagi dengan telinga, orang ada rongga. Lagilah mudah dia masuk ke hati. Sebab itulah kena jaga molek. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukan cakap sajalah, maksudnya saya pun cuba untuk perbaiki diri sendiri, bukannya baik sangat. Jadi kita sama-sama perbaiki dah. Dalam masalah hati ni, kita mengharapkan sama-sama kita bersih hati. Kalau saya cakap saja untuk sekadar untuk kuliah maghrib saja, buat benda kok rugilah masa. Anda mengharapkan maknanya kalau cakap gini dalam hati nak start tadi, ikhlas akan bermaknanya biarlah aku cakap bab bersih hati ni, moga-moga hati aku bersih. Niat juga dalam hati gitu, dan berharapkan macam tu juga, dan mengharapkan juga muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat semua, sama-samalah kita ke arah kebaikan, ke arah yang lebih bermanfaat, insya-Allah. Mudah-mudahan hati kita bersih, kita datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, iaitu di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita akan masuk syurga, terhindar daripada azab neraka. Setakat itu saja untuk hari ini. Kita sambung balik pada pertemuan akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.